Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Dan kata ahli khawas itu dan ketiga fana dalam zat, iaitu seperti bahawa dikatanya tiada yang mawjud atas itlaq melainkan Allah Ta'ala. Ya, tiada yang mawjud, tak ada, tapi atas jalan itlaq. Ya, faham? Itlaq makna itlaq dia mengeluarkan muqayyad, mutlak lawan dia muqayyad. Jadi ada wujud semua makhluk di atas jalan muqayyad. Apa muqayyad? Diikat. Ada pun wujud Ta'ala tak sebaliknya, atas jalan itlaq. Apa itlaq? Mutlak, dia tidak diikat dengan siapa. Maka wujud yang sebenar ialah wujud yang mutlak, wujud yang tidak diikat oleh sesiapa pun. Ya, ada pun wujud makhluk muqayyad lawannya. Sebab tu wujud yang hakiki ialah wujudul mutlak. Ada pun wujud majaz, lawan dia hakiki ialah wujudul muqayyad. Wujud semua makhluk dipanggil wujud majaz, sandar ambil nama dia. Bukan ada yang sebenar. Maksud dia ada kita ni, ada yang sebenar apa? Ada yang tidak terkait, tidak diikat dengan sesiapa. Ya, itu ada yang sebenar ni. Kalau ada yang sebaliknya ada, tapi ada serupa tiada sebab dia terikat. Contoh kita dengan bayang kita. Ya. Ni sebab kita dengan bayang kita mutlak, yang ni muqayyad. Ya, diikat. Kita bergerak, bayang bergerak. Kita berhenti, bayang berhenti. Kalau tuan-tuan bergerak, bayang diam, tuan-tuan diam, bayang bergerak, itu tak lama lagi. Ya, dia bergerak, dia bergerak. Jadi oleh kerana itu wujud yang sedemikian, wujud majaz ni atau wujud yang muqayyad, ya, yang berkait dengan yang lain, maka wujud ni tidak diambil kira. Betul. Tuan-tuan pergi rumah sahabat, ya, rumah dia ada spotlight kan. Jadi bila kita datang ada 3 bayang kita, kan? Dia pun tanya berapa orang datang? 4. Mana orang? Oh, bayang. Kau ni gila bayang ni. Bayang orang tak kira. Sebab apa? Bayang tidak ada makna. Walaupun nampak tak ada makna, kita tak boleh buat apa-apa. Dia terikat dengan kita. Kita berjalan, dia jalan. Kita berhenti, dia berhenti. Maka itu nak mudah faham kita ni sembah dengan Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia kata ada lagi kita. Mati lagi kita. Ya, siapa boleh lawan? Dia kata mati ni tak nak. Boleh? Tak boleh. Jalan-jalan. Tak siap jalan. Ya, dia kata kena. Ya, itu maknanya apa saja masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Itu hadis Rasulullah SAW. Apa saja yang dikehendaki Allah itu saja berlaku. Apa yang tidak dikehendaki tak akan berlaku. Ya, jadi makna semua ni menterjemahkan masyiah, ya, taksis iradat Allah Taala pada azal semua ni. Maka wujud yang semacam ini yang dikait, wujud ni tidak dipandang dan diiktiraf oleh pandangan arifin billah. Ahli sufi kata itu bukan wujud sebenar. Kita nak wujud yang sebenar, itu berkait dengan itlaq. Tiada wujud atas itlaq. Mana kewujudan dia tidak diikat dengan siapa. Ya, mana mungkin nak diikat sebab kewujudan Tuhan ialah qadim, kemudian baqi. Allah Ta'ala qadimun. Apa makna qadim? Zat muttasif bil qidam. Zat yang bersifat dengan qidam. Bermakna qidam dia sedia. Wujud dia ni ialah asliyun, asal. Ya, ada pun wujud kita dia panggil apa? Baru datang. Arif. Wujud kita ni arif, baru datang. Sebab tu kita ada surat beranak. Surat beranak, kita beranak. Mana surat beranak mana apa? Ada awal tahun sekian kita mulai. Sebelum tu tak ada. Lahir tahun 60, tahun 50. Sebelum tak ada. Mana asal kita ialah adamun mutlak. Tak ada asal kita. Ada pun Tuhan bukan, dia sebalik asal dia wujud asli. Bila wujud dia asli, dia tak pernah bertemu dengan tiada. Apa mungkin dia perlu kepada orang lain untuk mengadakan dia? Jadi dia tak berikat dengan sesiapa. Itu maknanya. Ada pun makhluk asal, semua asal tiada. Kemudian nak seberang, nak jadi mawjud, nak ada sekarang ni, dia kena berhajat kepada mujid, pencipta dia, ataupun sani atau fa'il, huwallahu ta'ala. Tu dia kata wujud yang sebenar. Bila tilik sini, kanallahu wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala pada azal, wala syai'a ma'ah. Tidak ada sesuatu pun serta dia. Ahad, tunggal. Di situ mainan ahli sufi untuk murakabah kepada Allah Ta'ala.
Dia pandang mesti ahadiyah, sam. Sebelum ada makhluk dia pandang kosong, dia tunjuk nampak kebesaran dan keagungan dia, keagungan dia maha dahsyat, ya. Kemudian bahawa dia dengan irad, dengan kasih sayang, dengan rahmat dia pun taksis menentukan ada satu ya untuk mengenali dia. Ya, uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih bahawa aku dikenal, maka aku jadikanlah makhluk. Jadi Allah Ta'ala jadikan makhluk ialah untuk mengenali dia dengan sebenar-benar makrifat. Sebab tu asal kejadian ni makrifat. Kalau dia betul, dia akan kenal Tuhan dengan sebenar, Masya Allah, dia tak akan neraka akan Tuhan. Kalau dia kenal, ya, baru kena kenal sebenar-benar siapa dia, Tuhan dia, bahawa dia tak akan lupa akan dia, dan dia akan kasih yang kuat. Sebab kalau insan dikenal siapa Allah Ta'ala, nasai kasih dia cukup kuat, rindu dia cukup kuat dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab hati insan dia akan kasih minat, cenderung, seronok benda yang paling hebat. Ya, kalau letak kita kenderaan paling mahal dengan yang murah, mana kita nak? Ini kereta harga 3 juta, yang ni harga 3,500, mana nak? Orang pilih dia free, mana nak? Mana nak yang 3 juta? Ya, makanan yang paling sedap dengan makanan campur nak basi, yang ni nak harga pilih. Nak yang sedap. Ya. Kalau nak pula orang semua nak benda cantik, benda hebat, semua yang hebat, dia akan sifat dia jatuh dalam kalbi. Persoalan dia, siapa lebih hebat dari Allah Ta'ala? Ya, bila kita maju Usuluddin, segala sifat kesempurnaan milik Allah, segala sifat kekurangan milik makhluk. Kenapa hati kita tak ada connect dengan dia? Sebab belum berapa kenal. Sebab berapa kenal, belum berapa buka mata basirah, mata dalam. Ya, jadi buka mata dalam bila buka syafah. Sebab ilmu tasawuf dengan ilmu Usuluddin dia panggil tauhid am, membuka jalan akidah, membina. Ada pun tasawuf dia naik lagi atas, dia membuka jalan buka syafah, pembukaan dalam qalbi dia. Bila kenal Tuhan dengan sebenar kenal, ketika itu di mana saja dia akan bersama qalbi dia dengan Allah. Kun ma'allah, ya, Allah Ta'ala sentiasa wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala serta kamu di mana saja kamu berada. Maksud dia, kita serta dengan ta'aluk kudratnya, iradatnya, ilmu dia dan seterusnya. Maka oleh kerana itu, hendaklah kita latih membanyakkan mengingati akan dia. Afdalul iman anta'alamallaha haitsuma kunta. Iman yang paling hebat, paling tinggi, paling afdal, dia menyedari Allah di mana saja dia berada. Jadi oleh kerana kedahsyatan nampak benda yang terlalu hebat, dia akan menutup benda yang lain. Cantik, ya, bila kita nampak satu benda yang paling cantik, maka dia akan membawa kepada ketidakperasanan benda yang lain. Contohnya bila nampak Jamalul Yusuf, Nabi Yusuf AS kan, Zulaiha gila kami cantik Nabi Yusuf ni. Sampai orang kata, apalah Zulaiha budak Yusuf pun kau gila. Tak apa, dia buat majlis kan, dia panggil semua menteri-menteri, ya, mana punya isteri ni, ya, dia sediakan pisau satu, buah lemau, kemudian dilintaskan Nabi Yusuf, habis cair semua kan. Dia tak perasan, dia kata ini bukan malaikat, orang malaikat pun dia kata. Tangan dia diri putus, tak perasan. Bayangkan cantik Ratu cantik dunia, kalau minta tiris tangan rasa tak? Rasa kan. Woi, putus tangan aku, mana tak hebat. Nabi Yusuf punya Jamal, Yusuf Nabi lintas, dia tak kuat. Masya Allah, dia cantik, tak buat tangan. Setengah tafsir kata pengsan pun ada. Itu Jamal Yusuf, belum Jamal Rasulullah SAW, lagi hebat kan. Baru semua makhluk dijadikan dari Nur Rasulullah SAW. Nur Rasulullah jadikan semua makhluk. Mana Rasulullah lagi hebat, tu malah tak tutup. Ya, keseluruhan kecantikan Jamal Rasulullah SAW itu ditutup oleh Ta'ala. Kalau tidak, sahabat buat bibir insan kan. Itu antara kita semua makhluk. Maka nak banding dengan makhluk, dengan Tuhan punya, lagi tak boleh banding. Sebab tu bila ditajalikan dengan Tuhan, sedikit Tuhan buka dia, tutup habis kan. Atau tutup itu dia panggil fana. Fana apa dia? Lenyap yang lain. Sebab apa? Dia pergi tarikkan jazbah kalbi itu kepada kecantikan yang hebat. Artinya kata ketika fana dalam zat, bila dia tumpu betul, dia kenal siapa dia Allah Ta'ala, dan saya dia akan apa? Bergerak, berjalan, dirasa dari Allah Ta'ala. Ya. Dan bila perbuatan kita rasa daripada dia, itulah sebenarnya jalan selamat ibadat. Ibadat kita akan selamat daripada afat penyakit riya, ujub, semua, takabur, ego, dan bukan beratus penyakit itu akan selesai bila ditajalikan benda ni. Pum, Tuan buka dengan dia, dia takkan pandang makhluk kita. Ya, bila tak mana makhluk, mana ada sifat ni? Sifat riya, ujub, takabur, bila qalbi menghadap pada makhluk.
Tapi kalau dia setelah an-adam, dia terputus dengan syuhud qalbi dia dengan Tuhan, ke situ jalan pembersihan akan berlaku. Qalbi dia akan selamat daripada sifat-sifat mazmumah yang tidak elok. Bila apa? Berlakunya fana billah, ya. Dalam hadis Nabi kata la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'a allazi yasma'u ila akhir hadis yang sahih. Nabi katakan sentiasalah hamba-Ku selepas mengerjakan amal yang wajib, dia mengerjakan amal yang sunat sampai aku kasih pada dia. Kita buat ibadat sampai Allah kasihkan. Maka tanda mana Tuhan kasih? Hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'a allazi yasma'u. Bila aku kasih dia, maka akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan aku. Kalau kita tanya siapa jadikan pendengaran kita? Allah. Siapa jadi pendengaran kita? Allah. Siapa gerak kita? Allah. Itu satu akidah. Sekarang bukan akidah, dia naik rasa. Dia mendengar, dirasa dari Allah. Dia berjalan, terasa dari Allah. Bila terasa itu berlaku, bermakna dia akan mengalami suasana yang dipanggil fana. Apa makna fana? Antabdu azamatillah, terserlah terang kebesaran dan keagungan Tuhan. Ru'yatullahi bila khalqin, qalbi dia menghadap Tuhan, hilang makhluk. Ketika itu dia akan dapat satu rahsia kesedapan dia dengan Tuhan. Di situ sunnah. Diangkat ke sembahyang tu, diangkat di takbir, lenyap habis tu. Hati dia urut sebab sembahyang as-salam mi'rajul mu'min. Sembahyang tu sebenarnya mi'raj orang mukmin. Qalbi dia bukan jasad. Ya, sebab apa? Dia mengalami ghalabatul syuhud. Kekuatan musyahadah dia dengan Allah Ta'ala. Sebab bila qalbi dia tanggalkan ingatan lain, dia akan fokus. Ketika itu Tuhan akan bukakan beberapa kenikmatan yang amat lazat. Lepas tu dia sembahyang 1000 rakaat satu hari sakit ringan. Ya, orang pekat ni mula-mula awal kita tersebut. Dia buat ibadat apa? Lemak ia daripada apa? Supaya nak berhenti. Makin dia buat ibadat makin sedap, makin buat makin lazat. Sebab rasa dia ada. Ya, dia tutup dia sab Tuhan buka. Pembukaan tu bila berlaku, kelazatan dia luar biasa. Ya, dia nak berhenti payah. Kita pula nak start payah, berhenti cepat. Buat berhenti cepat. Sebab apa? Makan tak ada rasa. Ya, zauq rasa dalam tu tak ada rasa. Sebab apa tak ada rasa? Sakit. Makanan dibuat oleh orang paling hebat, yang cheap punya, hebat punya makan. Orang makan semua jilat jari. Kita makan tahu apa asal. Becek dia memang panas. Dia memang panas. Sebab tu dia tak boleh idrak, dia tak boleh tangkap rasa. Ya, begitulah rohani kita bila demam, ya, itu nampak ibadat dia buat tapi tak ada rasa. Maka kena berobat. Buangkan dalam punya penyakit dalam. Ya. Dengan apa ubat dia? Datangkan al-ishtighalu billah. Banyakkan tumpuan hati kita dengan dia. Mana zikrullah kena banyak betul. Sampai pergi pada lain kedua. Ya, diberikan akan dijadikan akan apa? Al-lazzatu zikr. Kemanisan. Dia zikir tu rasa manis. Itu dia naik peringkat kedua. Bila kemanisan tu betul-betul dirasa, dia akan dibuka lagi satu kemanisan. Dia telah asyikani wa asyiktuhu. Dia asyik akan aku dan aku asyik akan dia. Bila aku asyik akan dia, mana Tuhan membalas keasyikan qalbi dia rindu dengan Tuhan. Rafa'tul hijab, aku buka hijab. Ya, dia terbuka hijab, antar jadikan tu boleh nampak betul wujudan sebenarnya siapa dia. Ya, boleh terasa betul dia berjalan dari Tuhan, dia bergerak semua Tuhan. Ya, ada dalam hadis sahih semua dia. Baru ketika itulah baru dia dapat kasih sayang Tuhan. Sebab apa dapat? Sebab qalbi telah bersih. Bila qalbi dia merasa af'al Tuhan, maka dia akan bersih. Ya, hati dia tak duduk lagi di alamil mulki, alamil malakut, dia naik atas. Jasad dia bersama makhluk, rohani dengan Tuhan. Abdanuhum bil khalaiq wa arwahuhum bil malik ataupun billahi ta'ala. Jasad dia sama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Itu pakaian kekasih Allah Ta'ala. Ya. Jika kita dapat pakai pakaian itu, Masya Allah. Boleh pakai? Boleh. Ya, kena usaha kan? Banyak riadah dan mujahadah. Dan rukun paling besar, banyakkan apa? Zikir sampai rasa manis. Minta malam-malam, ya Allah, engkau berilah kemanisan menghadap akan engkau. Ya, menyebut akan engkau, mengingati akan engkau. Engkau berilah qalbiku rasa kemanisan ini. Bila manis, dia akan rasa rindu. Bila rindu boleh buka. Ya, orang bila dapat kerinduan dengan menandakan mahabbah dia kuat, maka dia akan dapat hadiah daripada mahbub, kekasih dia, ialah jazbah, tarikan qalbi. Allahu yajtabi ilaihi may yasha'. Tuhan menarik qalbi orang yang dikehendaki. Pak ke arah dia. Disentap je bin. Kalau jazbah ni berlaku, sentapan ni berlaku. Syaitan pun terbelanting, nafsu pun terbelanting. Ya.
Jazbah dia dulu, sama ada qabla suluk atau ba'da suluk. Sebelum dia proses ataupun sebelum proses tuan terik terus. Atau dia proses suluk tuan terik. Jinak terjazbah, tertarikan dia penting sebenarnya. Lepas tu kita tengok tukang sihir Fir'aun yang dipilih, yang kau-kau ni, taiko punya, dia tak bawa tepi jalan ni tukang sihir. Dia nak downkan habis Nabi Musa. Tapi apa yang berlaku sebalik. Bila jazbah berlaku, dia pum terbalik. Ya, dia tengok aja Tuhan tak jadikan kebesaran Allah Ta'ala melalui tongkat Nabi Musa. Dia sedut habis, menjelma ular kan. Ke situ juga tukang sihir Fir'aun yang cadangan awal nak menumpaskan Nabi Musa, bertukar 360 darjah. Terus amantu billah, terbalik. Aku beriman dengan Allah. Habis sebab tu jazbah, berlaku injizat. Kalbi dia tuan terik, dia tuan terik dia habis. Fir'aun depan dia tahu bukan mengganas, apa dia takut. Terus dia keluar, amantu billah Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Allah, Tuhan Musa dan Harun. Apa Fir'aun? Fatikan wala musalliman. Aku cencang dia. Cencanglah dia. Ya, pagi dia beriman, petang terus disyahid berjalan Tuhan. Jauh dia tukang sihir Fir'aun. Ni asal dia ni kafir kan ke Islam. Kafir dia berlaku sentapan, habis semua kan. Tinggal habis semua. Sebab apa? Tarikan kalbi dia orang tu. Ada kita minta, ya Allah tariklah kalbiku ke arah. Itu cukup tak? Dalam semayang sampai salam kita minta aku. Dalam kalbi kita baca Fatihah rokok suruh, ya Allah engkau tariklah hatiku menghadap ke hadap. Kau dapat tuan-tuan, masya-Allah. Ya, lazat dia luar biasa. Ya, itu dipanggil jazbatun. Dari itu ayat Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Tuhan menarik akan orang dikendaki. Dia masuk tarikan dipanggil orang gulungan murad, maka dia selamat insya-Allah. Kalau dia tak ditarik, takut benda lain tarik. Dia angkat dia takbir, Allah Akbar, Johor tarik, sana dia begitu. Ya, rokok rakaat kedua sah, Maidin dia begitu. Empat rakaat, empat supermarket dia begitu. Tarik dia tak tarik ke Tuhan, lain tarik. Sebab apa dia tarik? Connect dia tak ada. Ya, dia mesti ada connect hati, kop dengan dia. Itu yang mahal ni. Ya, hati minta. Dan sebenarnya kita minta, ya Allah kau tariklah hatiku menghadapmu. Ya, kau dapat tu lazat dia luar biasa sebenarnya. Itu dikata apa? Fana dalam zat seperti bahawa dikatanya tiada maujud pada hakikat dia atau istilah melainkan dia. Itu wujud yang hakiki. Dan kata ahli khawas, apabila telah sempurnalah hamba itu dalam khudur serta ta'ala. Apa makna zikir? Zikir makna syuhudul mazkur wa dawamul khudur. Itu makna az-zikr. Zikir kita sebut zikir. Apa makna zikir sebenarnya? Ialah syuhudul mazkur. Qalbi kita perlu tumpu betul kepada dia. Ya, menghadap. Berarti tak panggil zikir dengan lisan, betul tumpu menghadap. Dia zat yang maha sempurna, yang bersifat dengan segala kesempurnaan, yang mentadbir segala alam. Masya-Allah, berasa betul. Kemudian dawamul khudur, kekalkan khudur kalbi dengan dia. Itu makna zikir yang sebenar. Ingatan dia tepat betul. Ya. Mana khudur serta ta'ala, maka jadilah hatinya sertanya dalam segala tempat. Al-Quran buat misal apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia mengingati Allah dan kadang dia berdiri, dia duduk, dia baring ya, dalam segala masa. Ya. Tiadalah menjadi keberatan bagi kudur sertanya. Maknanya dihadirkan hati dengan Tuhan, tak dibuat dah ringan ni, bahkan seronok pula. Yang tiada keberatan bagi masuk nafas dan keluarnya. Ya, nafas dia keluar sah Allah, turun pun Allah, turun naik nafas dan Allah, 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 Allah. Sebab satu pakar bedah di Kelumpu, arwah dia, Datuk apa nama dia, dia masa tarikan Naqsyabandiyah Khalidiyah di tangan Sayyid Syekh Yahya. Ya. Sebab bila buat operation, tuan guru tu buat operation, dia dah abuse semua kan, tak sadar. Doktor tu dengar kalbi tok guru tu tak putus. Allah, 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 makin kuat. Dia terperanjat tu. Lain macam tu. Ya. Dua tak lama lepas tu, dia tengok orang ramai datang, yang kopiah putih dia, ramai datang. Dia orang tanya, ni siapa ni? Saya nak murid. Yang belajar apa? Ni mursyid saya. Masya Allah. Ya. Nampak zikir dia keluar, dia dengar. Doktor tu dengar sendiri. Makin kuat suara tu. Pum, pum. Ada keluar macam ni. Kalbi dia hidup. Tu naik apa tu? Allah. Tu badan dekat Ahmadiyah dia guna fi kulli lamatin wa nah. Pasti tiap-tiap nafas dan tiap-tiap lamha kelipan mata kita dengan dia. Allah, Allah. Dia ditarik, kerana Syaban ditarik zikir Allah, Allah. Kita bukan tarik gesi. RM, RM, RM. Akibat ayat. RM duduk sini tu yang semayang nampak ada 4 10,000, 2 juta.
Ya, di kalbi ini akan keluar dalam semayang kan. Kalau kita dengan dia dan semayang kan dapat dia keluar kelazatan dengan dia. Sebab dia asak dalam kalbi kita turun naik dengan dia. Ya. Man akhraja nafasahu bighairi zikri bahwa mayit. Siapa yang keluarkan nafas dia turun naik tanpa zikir, maka dia itu mayat. Itu awliya pandang mayat-mayat berjalan ni. Orang yang kosong dalaman itu maksudnya. Ya, sebab dia kena isi. Dan ni, dalam tiap-tiap nafas dia ada dua hukum. Satu ittisal, satu intisal. Ittisal dia semakin rapat dengan Tuhan. Intisal dia makin terjarak jauh. Naik nafas dia kalau dia dengan dizikir, maknanya makin dekat, makin dekat. Kalau dia lalai makin jauh. Ya, dan bila jauh jadi mudah bagi musuh kita mengelirukan kita. Musuh apa? Nafsu, syaitan dan sebagainya. Lepas tu zikir jangan putus latih lah. Yang mahu kan boleh dapat seterus tadi. Dengan zikir-zikir dihilang, tarik balik. Dihilang, tarik balik. Ya, sampai dia tetap. Dan keluar dia, ya, nampak tu dengan dia. Dan terkadang dikurniai kepada makam ini, maka jadilah ia memandang hak kita Allah. Kemudian dari tiap-tiap sesuatu dia tengok aja sab, lepas tu hati dia pergi. Dan sertanya atau ketika dia memandang, dia nampak kebesaran Tuhan. Sebab makhluk dipanggil mir'atul wujud, cermin memandang kebesaran Tuhan. Atau makhluk dipanggil nurullah, bukan Tuhan, nur, cahaya. Mana cahaya menunjuk, bermakna semua makhluk menunjuk akan kewujudan zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Dan dahulunya atau lepas sebelum memandang ni, Sayyidina Abu Bakar menerang ni, Sayyidina Abu Bakar kata, marah tu syai'in ila wa ra'aitu wa qablah. Aku tidak lihat dengan mata luar kepada makhluk, melainkan hati aku dah menghadapi. Jadi kita nak selamat kena buka serentak. Mata luar buka, mata dalam pun buka. Mata luar memandang makhluk, mata dalam memandang Tuhan dia, Khalik, al-Budi selamat. Dan kemudian maka tiadalah mendinding akan dia daripada Tuhannya satu, dan setengah daripada yang terlebih nyata. Demikian itu barang yang didatangkan muallif tuan pengarang kita Syekh Ibn Athaillah Sandi, dan segala hal kenyataan yang 9, ya, iaitulah meliputi tanziyah penyucian zat dan sifat, dan tajalli, mana pembukaan asma' dia dengan katanya. Akan datang dia akan buat 9 kaifa yutasawwaru an yahjubaha syai'un an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Dia kata betapa mendinding akan dia suatu, padahal ia jua yang menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Macam mana boleh kau tak perasan Tuhan, sedangkan semua yang kau tengok ni semula kesan kebesaran dia, taksis iradat dia, taksir kudrat dia. Macam mana kau tak beradab? Ini kan dibahas belakang ni. Kaifah ni masyhur dan ni kan 9 kaifah. Kemudian kata kaifah itu tasawwur ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna khairal kalam